Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam program revisi PQSku. Macam mana pelajar? Sihat? Sekarang ni 8.30. Rasanya semua dah makan, dah makan, dah bersedia, sebab untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar mantap, kita diminta supaya bersedia dalam semua keadaan lah, fizikal dan juga mental kita, Alhamdulillah, kita telah melaksanakan solat maghrib, insyaAllah berjemaah bersama keluarga. Panjatkan doa dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Penting kekuatan tu untuk kita. Kadang-kadang kita rasa kita selalu minta doa dimudahkan, diberi kecemerlangan. Itu betul lah, tapi dalam masa yang sama kita kena pastikan kita memohon doa supaya diberi kekuatan. Semakin hampir dengan peperiksaan, kita diberi kekuatan untuk terus sentiasa dengan momentum yang semakin kuat, semakin laju. Kerana yang penting bila kita diberi kekuatan, segala perkara ataupun cabaran yang kita lalui insya-Allah mudah. Okey, jadi pada malam ini Ustaz akan membincangkan satu topik pula, tapi sebelum itu Ustaz minta murid-murid ataupun para pelajar yang belum subscribe boleh subscribe untuk mendapatkan maklumat dari masa ke semasa yang terkini lah daripada Ustaz. Okey, malam ini Ustaz ada tetamu. Mungkin anda tertanya-tanya siapa tetamu kita pada malam ini. Okey, jadi saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini. Macam mana Ustaz Nazri? Ustaz Nazri, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Allah. Okey, Ustaz Nazri tidak asing lagi bagi guru-guru PQS dan juga mungkin pelajar. Kalau kita perasan buku KBSM yang last tahun ini, belakang tu tengok, itu gambar Ustaz Nazri. Di antara penulis, buku tu lama dah, rasanya dah hampir 20 tahun Ustaz Nazri buku tu. Betul. Lama. Jadi maknanya Ustaz Nazri ni memang otai dalam PQS. Malam ni kita sempat berkenalan dengan beliau, insya-Allah. Okey, jadi pada malam ini Ustaz nak bincang tentang satu topik, iaitu berkaitan dengan asbabun nuzul. Satu topik asbabun nuzul ini merupakan topik yang penting juga seperti intisari ayat yang kita bincang pada minggu lepas. Walaupun markah yang diperuntukkan sebanyak 2 markah saja, tetapi para pelajar atau murid-murid kena ingat bahawa 2 markah itulah yang akan menjadikan kita A+ ataupun sebaliknya. Jadi jangan pandang ringan dengan 2 markah itu, kerana itulah yang akan menentukan kedudukan kita. Okey, kalau kita lihat secara umum, soalan asbabun nuzul ini soalan akan keluar dalam 2 bentuk, sama ada dalam objektif ataupun subjektif. Ustaz buat analisa hampir setiap tahun keluar soalan objektif ataupun subjektif yang setakat ini Ustaz dapati ada pelbagai bentuk. Ada yang direct, ada yang indirect, ada yang macam-macam lah yang kita boleh tengok nanti. Dan kebanyakan pelajar, pengalaman Ustaz, pelajar kurang menguasai asbabun nuzul ini, sedangkan secara umumnya asbabun nuzul ini kita ada 21 tajuk, tetapi asbabun nuzul ini ada 9 saja, iaitu 4 tingkatan 4 dan 5 tingkatan 5. Dan sudah tentulah untuk malam ini antara buku yang boleh menjadi rujukan kita, antaranya lah mungkin kita boleh tengok pada skrin, iaitu Revisi Gemilang. Ini keluaran, kat sini ada nota yang berkaitan dengan asbabun nuzul yang boleh kita tengok dan juga kita kuasai lah, sebab satu muka surat saja nota, yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Kemudian yang kedua, di antara
cara penulisan asbabun nuzul, ya, maknanya sebelum kita masuk kepada practically ataupun terus kepada soalan, secara umumnya asbabun nuzul ini ada dua isu atau isi yang mana memerlukan pelajar menguasainya. Dalam arti kata lain, dua isi itulah yang merangkumi, yang meliputi markah, ya, iaitu satu markah untuk watak ataupun nama khas, ya. Contohnya Abu Lubabah, Ubay bin Khalaf, Asma binti Abu Bakar, Hilal bin Umayyah, ya, kalau tidak saya. Itu antara Hilal bin siapa? Ustaz Nazri? Yalah, Hilal bin Umayyah. Dan ramai lagi lah, Bani Bayadhah. Itu yang kita kena ingat. Okey. Dan yang kedua ialah peristiwa. Yang mana kesemua ini dalam masa kurang daripada 1 jam, ya, kita akan kupas bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Nazri untuk melihat sejauh manakah kefahaman kita. Jadi saya nak tanyalah Ustaz Nazri, ya. Boleh Ustaz Nazri, ya? Dah sedia, Ustaz Nazri, ya? Okey. Saya nak tanya dengan Ustaz Nazri selaku orang yang otai, ya. Otai masih berbisa dalam PQS ini. Banyak kita sebenarnya ramai otai, ya. Ustazah Fatimah, ya, Ustaz Khairul, antaranya lah, dan ramai lagi lah, yang saya tak dapat sebutkan di sini. Okey, Ustaz Nazri, ya. Ustaz Nazri ada tips tak, ya? Sebelum kita masuk, Ustaz Nazri, ya, Ustaz Nazri ada tips tak bagaimana kita nak ingat watak dan juga peristiwa? Watak dan peristiwa yang saya sebutkan tadi. Kalau Ustaz Nazri ada tips, mungkin di dalam ni selain daripada pelajar, ada guru-guru, kalau untuk pengetahuan Ustaz Nazri, sekarang ni kita ada 250 view, orang yang menonton kita punya program pada malam ini. Setakat ni 259, okey. Boleh Ustaz Nazri jelaskan berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi? Okey, silakan Ustaz Nazri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saya kerana saya diberi kesempatan saya untuk malam berkali. Jadi sebenarnya asbabun nuzul masuk dalam ini soalan sebagai arah anda. Okey, ramai itu hanya dua sahaja. Jadi berdasarkan pengalaman saya dah. Sebenarnya tak ada apa, kecuali kita mesti menghafal saja lama-lama yang itu. Lagipun tajuk yang ada sifat itu hanya 9 saja daripada 21 saja. Dan saya kira pada itu hanya mudah. Lalu cara kita menghafal dan menguasai fakta yang berkaitan. Jadi itu saja. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan buat lagi hanya selalu untuk mengingat. Jadi siapa yang masih belum mendapatkan buku Inilah ini, elaklah mendapatkan sekarang. Kerana banyak pelajaran yang akan dapat dikonsikan di sini. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz Nazri, terima kasih atas perkongsian tadi. Satu lagi, saya nak cuba share dengan pelajar. Okey, kami sebenarnya membuka persoalan. Daripada sekarang kita membuka persoalan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan asbabun nuzul, ya. Jadi kalau tengok kat sini ni sebenarnya dah banyak dah, Ustaz, ya. Tengok kat sini. Okey, sebelum itu kami mohon maaf, sebab suara tak berapa jelas. Tak tahulah sebab apa. Mungkin sebab masalah lain ke. Okey. Contoh Khairul Nisa ni, okey. Khairul Nisa dia kata suara tak jelas, ya. Jadi kita mohon maaf, ya.
Suara tak jelas. Okey, berdengung. Okey. Tapi mudah-mudahan tak menjadi sebab supaya kita tak mengikutilah okey. Okey, saya masih lagi membuka komen, tak ada ya? Okey, tak apa. Kalau ada komen nanti saya boleh share dengan saudara-saudara para pelajar sekian, insya-Allah. Okey. Satu lagi soalan Ustaz Nazri. Okey. Soalannya. Kadang-kadang pelajar ni dia terkeliru antara asbabun nuzul dengan intisari ayat. Asbabun nuzul dengan intisari ayat. Mungkin Ustaz Nazri ada sebagai guru lama dari 20 tahun ke atas kan ya. Saya masuk dalam pendidikan ni pun Ustaz Nazri dah ada dah. Saya pun dah 20 tahun. Maknanya Ustaz Nazri ni mungkin hampir 30 tahun ya. Okey. Jadi sekarang ni Ustaz Nazri tadi bagaimana kita nak, ada tak tips sekali lagi? Jadi kita tips juga kan. Tips bagaimana pelajar dia dapat membezakan antara intisari dengan asbabun nuzul. Okey, kalau Ustaz Nazri boleh share, Ustaz Nazri. Okey, terima kasih. Sebenarnya intisari satu adalah dua yang pertama yang kita lihat. Okey, intisari adalah yang menyampaikan ayat atau perkara penting baru jadi untuk apa tu jemaah. Jadi kali ini kita jadi tidak ada yang lain mengerti Okey, terima kasih Ustaz Nazri ya. Minta maaf ya kepada yang mendengar sebab tak berapa jelas, bergema, mungkin hujan dan sebagainya. Okey, jadi saya ulanglah yang saya dengar tadi. Jadi tips untuk kita sentiasa dapat menguasai asbabun nuzul ini ialah sebab intisari dengan asbabun nuzul tu dari segi pendekatannya pun berbeza. Asbabun nuzul sebab ayat itu turun. Jadi dia memerlukan watak ataupun personal. Maknanya ayat tu turun, dia tak saja-saja turun. Dia mesti ada sebab. Tu jadi itu antara yang lebih kurang Ustaz Nazri sebut tadi lah. Ayat itu turun bukan saja-saja turun, mesti ada sebab. Dan mungkin peristiwa dan sebagainya. Okey. Sedangkan intisari ialah point. Okey, kalau kita beli karipap ataupun kuih pau dan sebagainya kan. Jadi disebut inti karipap apa di ayam. Jadi inti dalam tu kita nak rasa ayam. Itu inti. Mana berkaitan dengan intisari. Jadi intisari ialah point ayat. Dia tak memerlukan watak. Tetapi dia memerlukan point dalam ayat tersebut. Berbeza dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dia ada sebab. Kenapa ayat turun? Jadi kena ada dua perkara. Pertama, watak atau personality dengan sebab ayat itu turun. Contoh macam Abu Lubabah, Hilal bin Umayyah, Asma binti Abu Bakar, Bani Bayadhah. Dengan sebab peristiwa itu maka ayat itu turun. Dan sebab itu untuk dapat 2 markah kita kena tulis kat situ dari segi watak dan juga peristiwa. Saya ingat itu jelas ya. Tapi yalah, maklumlah kan bila peperiksaan anak murid ustaz sendiri kadang-kadang dikeliru antara intisari dengan asbabun nuzul. Sekarang kita nak pastikan pelajar tidak terkeliru. Okey, seterusnya kita tengok pula beberapa perkara yang berkaitan dengan asbabun nuzul ini. Mungkin Ustaz Nazri ada slide slide show ataupun screen share screen. Kalau Ustaz Nazri nak kongsi,
Sekejap ya. Ada Ustaz Nazri nak share yang dalam bentuk ni? Ada? Okey, boleh. Sebab saya akan tutup mic sebab takut bergema kan. Okey, saya tutup. Okey. Baik. Jadi saya akan sentuh sikit tentang intisari ini secara umum lah. Jadi minta semua kita memberi perhatian lah. InsyaAllah boleh membantu kita untuk memahami apa dia yang penting dalam Asbabun Nuzul. Hari ini kita akan fokus kepada satu bahagian saja, iaitu sebab nuzul ayat. Ini saya senaraikan tajuk-tajuk mengajar Al-Quran tingkat 4. Yang ada sebab nuzul hanya 4 saja. Itu tajuk yang kelima, tajuk yang ke-9, tajuk yang ke-10 dan tajuk yang ke-11. Okey, sementara untuk tingkat 5 kita ada tajuk yang kedua, tajuk yang ketiga, tajuk yang kelima dan tajuk yang ke-8. Ya. Baik, dan penting bagi sebab nuzul ialah dia boleh ditanya sama ada pada bahagian objektif ataupun pada bahagian subjektif. Kalau ditanya pada bahagian objektif, maka markah dia adalah satu sahaja, dan seandainya untuk bahagian B, maka markahnya adalah 2. Macam mana kita untuk mendapatkan markah 2 itu? Okey. Ini cara pemarkahan sebab nuzul ayat. Okey, yang pertama watak yang terlibat ataupun seperti yang telah disebut oleh ayat tadi, iaitu tokoh yang terlibat. Okey, yang kedua sebab membawa kepada turunnya ayat tersebut. Jadi satu markah untuk watak dan satu markah untuk sebab atau peristiwa yang membawa kepada turunnya ayat tersebut. Jadi jumlah markahnya adalah 2. Okey, jadi majoriti ramai juga pelajar ni watak salah tapi sebabnya betul, maka dia akan dapat satu markah ataupun sebaliknya. Okey, yang ini rumusan. Contoh, okey, saya dah sebut di sini kita ada watak. Okey, contoh tajuk keteguhan iman asas kekuatan jati diri. Maka watak yang terlibat adalah Arak Badui. Jadi kita mesti sebut Arak Badui sebab Arak ni ada 2, satu Arak Badui, ada Arak Abari dan sebagainya. Jadi kita mesti betul-betul pasti itu Arak Badui. Okey, peristiwanya di sebelah sini. Okey, kalau kita boleh buat macam ni, maka insya-Allah kita akan dapat markah penuh. Okey, maka Allah menurunkan ayat ini adalah sebagai aksesori saja. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, alangkah baiknya sebab dia boleh menyempurnakan ayat inilah. Okey, sama juga yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Watak ataupun tokohnya adalah Ubay bin Khalaf. Dan peristiwanya, dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah Quran yang telah dipatahkan itu dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kemudian tajuk yang ketiga, konsep ta'aruf dalam Islam. Wataknya adalah kabilah Bani Fayyadhah. Okey, peristiwanya mereka mempertikaikan serana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, tajuk yang keseluruhnya iaitu nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, surah Ar-Rahman. Okey. Wataknya adalah kaum musyrikin. Okey. Peristiwanya adalah mereka berpura-pura tidak mengetahui apa maksud Ar-Rahman. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab persoalan tersebut. Okey. Kemudian untuk di kata 5, kita ada tajuk yang pertama, iaitu mengutamakan kepentingan agama. Watak yang terlibat adalah sahabat. Kena sebut sahabat. Okey, peristiwanya mereka ini rasa bersalah. Sama ada yang nak pergi berhijrah atau tidak. Itu sahaja jawapannya. Okey, kemudian tajuk menyesal dan bertaubat. Okey, watak yang terlibat adalah Abu Lubabah dan 5 rakan beliau. Kenapa? Mereka menyesal kerana tidak pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tajuk seterusnya hukum zina, qazal dan li'an. Okey, wataknya adalah Hilal bin Umayyah.
Okey, tapi sebab nuzul ayat ni lebih kepada hukum li'an sebenarnya, bukan hukum zina ya, lebih kepada hukum li'an, iaitu menuduh isteri melakukan zina. Jadi sebab dia itulah. Okey, nanti kita boleh refer balik pada ni. Okey, kemudian hukum menutup aurat. Wataknya adalah Asma binti Abu Bakar. Kenapa? Sebab dia berpakaian nipis. Maka Rasulullah menegur perbuatan tersebut. Okey, kemudian kelebihan orang beriman. Okey, wataknya ada dua kat sini sebab ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah sahabat daripada kalangan Ansar. Dan yang kedua adalah sahabat sahaja. Okey, peristiwanya ada di sebelahnya. Kita boleh rujuk nanti insyaAllah. Okey, dan ini contoh soalan untuk bahagian B. Okey, di bagi ayat dan dia akan nyatakan jelaskan sebab nuzul ayat di atas. Itu saja contoh lah. Okey, ini contoh jawapan dia. Okey, jadi kita digalakkan untuk menjawab dalam bentuk poin macam ni lah. Okey, watak tadi adalah apabila Bani Wayadah. Kenapa? Mereka pun terfikirkan sarana Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini untuk menjawab persoalan itu. Okey, sekadar itulah dulu untuk ini. InsyaAllah kita akan tunjuk selak-dalam kelihatan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Nazri. Okey. Saya duk fikir tadi Ustaz Nazri terangkan, saya terfikir satu benda Ustaz Nazri. Kalau Ustaz Nazri boleh komen lah. Tadi kan kita kata pelajar kena ingat nama, watak okey, dan juga peristiwa. Okey. Tapi satu masa saya tengok soalan tahun lepas, dia tanya ayat Quran tu sendiri. Kalau contohnya boleh share, saya sekejap Ustaz Nazri ya. Okey, contoh nanti Ustaz Nazri boleh inilah, boleh okey. Okey, Ustaz nak share. Ini soalan. Ni Ustaz Nazri. Okey, soalan objektif. Ni cuba Ustaz Nazri komen sikit ni soalan ni. Ada nampak kan? Dia punya soalan, dia ada satu kenyataan di situ. Kisah Rasulullah menyarankan perkahwinan antara seorang perempuan dalam kalangan Ansar dengan seorang hamba. Mereka cuba mempertikaikan arahan Rasulullah SAW tersebut. Jadi ini hebatnya lembaga buat soalan kan, dia pusing untuk mengelurkan pelajar. Tadi kan kita sebut pelajar kena ingat watak dan peristiwa, tapi tiba-tiba dia pusing, dia tanya ayat pula. Kalau boleh Ustaz Nazri komen dan bagi jawapan yang sebenar macam mana. Sebelum kita minta pelajar buat Ustaz Nazri. Okey. Sebenarnya kalau ikut aktornya sama saja. Cuma caranya agak berbeza seperti watak itu sebagai stimulus. Tapi ayat itu sebagai jawapan. Biasanya kita bagi ayat dia juga. Jadi anggap kedua-duanya lebih kurang. Dan ini lagi mudah dalam saya kira itu jelas. Maknanya Ustaz Nazri sekarang ni nak mudah, kita kena tambah satu lagi lah. Maknanya kita tahu kepala ayat ke macam mana? Kepala ayat daripada kalangan ada dua yang oleh kalangan Ansar. Okey, terima kasih Ustaz Nazri. Jadi jawapannya mana Ustaz Nazri? Jawapan dia mana? Yang betul lagi. Jawapan dia mana? Okey, ya. Jawapannya D ya? Ya. Okey. Ya, betul. Okey. Rasanya Ustaz Nazri kita berhentikan dia punya share ni Ustaz Nazri ya. Okey, kita hentikan. Okey, maknanya sekarang ni maknanya pelajar dah nampak dah nampak penerangan yang apa yang harus kita ingat dan kita tengok. Jadi rasanya sekarang ni kita minta pelajar, kita tanya pelajar lah, minta pelajar respon dekat komen kita bagi soalan. Okey. Kita bagi soalan, minta pelajar komen. Okey. Sekarang ni kalau boleh sebelum ustaz bagi
bagi soalan, Ustaz nak tengok komen ya. Komen ataupun sarana ke, ada tak kat sini ya? Ada tak? Okey, dia masih lagi berkisar tentang isu bergema tak bergema ya. Jadi kita di luar kawalan kita sebab ustaz ni dalam dalam bilik ya. Jadi maknanya memang suara mungkin lain lain saudara-saudara ataupun para pelajar mungkin tak berapa. Yalah, kadang-kadang biasalah ya. Dia datang kembali begitu tapi yang penting kita menguasai topik pada malam ini ya. Okey, Ustaz nak bagi soalan ke ataupun saya nak papar Ustaz? Okey, saya dah mute-kan, unmute. Okey, Ustaz nak bagi Ustaz ada. Okey, boleh. Ustaz silakan Ustaz. Ustaz boleh share, kita boleh minta budak respon, pelajar respon. Okey, sebelum Ustaz begini ada Siti Zahara ni. Saya tertarik dengan bukan Siti Zahara mana, dah naik tinggi dah. Okey, Siti Zahara dia kata kalau kita tak jelaskan watak dengan khusus boleh tak? Cuba Ustaz Nazri komen dulu sebelum ni. Siti Zahara ni, kalau kita tak jelaskan watak dengan khusus boleh tak? Maknanya gini Ustaz. Sepatutnya dia tulis Asma binti Abu Bakar, tapi dia letak Asma saja. Ataupun rombongan Arab Badui dikata rombongan Arab saja. Ataupun Bani Bayadah dikata Bani Arab saja gitu. Dapat markah tak Ustaz? Okey, terima kasih saya. Saya untuk sebab ini lagi nama yang tepat dan betul. Sebab ayat itu memang diturunkan khas untuk mereka saja. Jadi sebab itu kita kena tepatlah. Nama tu mesti betul. Kalau kita kata Asma pun ramai. Ada Asma binti Abu Bakar, mungkin ada Asma binti lain. Kalau kita sebut Arab, ada Arab Badui, ada Arab Hadari, ada Arab Yaman, ada Arab Basrah dan sebagainya. Jadi kita mesti sebut dengan jelas. Jadi itu saja. Maknanya kalau tak betul, memang tak ada masalah. Okey, jadi kita perlu berhati-hatilah. Okay, maknanya watak tu kena nama dia betul Ustaz ya. Nama khas. Kita sebut tadi nama khas ya. Ya, betul. Okey. Jadi kena minta faham ya para pelajar, maknanya kena nama khas, kena ingat tak banyak pun. Tingkatan 4 ada 4, tingkatan 5 ada 5. Okey Ustaz Nazri boleh kongsi soalan? Okey. Kita masih nunggu okey, dah keluar share screen daripada Ustaz Nazri ya. Okey, saya masukkan. Okey. Okey, ini kalau satu sini kita ada berguming jawab. Okey, kita dah ada nama ini. Okey, pastikan nama ini ditulis. Okey, Arab ini. Ubay bin Khalaf. Bani Allah. Kaum musyrikin. Para sahabat. Okey, ada Muhammad. Hilal bin Umayyah. Okey, Asma bin Umayyah. Dan sekumpulan sahabat lengah. Okey, ini kita bisa belajar menjawab ini. Okey, minta jawab ya pelajar, cuba jawab sebab penuzul ni. Kemudian cuba tulis dekat komen atau chat tadi. Kita nak tengok jawapan. Nanti Ustaz Nazri akan komen. Tak apa, saya buka sekarang terus boleh tulis ya. Ustaz Nazri kalau boleh besarkan dia punya tu, zoom in zoom out, besarkan dia punya tu. Okey. Yang tadi tu soalan tadi tu. Okey. Boleh nampak ya? Jadi kita masih menunggu jawapan Ustaz Nazri ya. Jadi sementara kita tunggu jawapan, kita sambung perbincangan kita ni. Perbincangan kita ni ya. Okey. Saya nampak tak ada lagi. Jadi kena tulis lengkap ya untuk dapat markah. Siapa letak Ubay bin Khalaf di satu markah saja. Dia kena tulis sekali dengan dia punya point. Inilah Ustaz Nazri, sampai kita pilih jawapan dengan pelajar. Nak tanya Ustaz Nazri ni. Okey, mungkin Ustaz Nazri boleh jawab ya.
Tadi saya tanya tentang watak tak jelas ya. Tapi ini maknanya dia tulis watak tapi peristiwa juga tak jelas. Tu macam mana tu Ustaz? Mana peristiwa tu salah. Watak tu betul tapi peristiwa tu salah. Macam mana Ustaz Nazri? Okey, alhamdulillah. Tapi sebenarnya salah dia tengok yang mana betul. Kalau watak betul, peristiwa yang salah, maka dia akan dapat satu markah. Okey. Dia maknanya dapat satu markah je lah. Bisa kata salah sebab betul. Ataupun mana Okey. Kita dah ada jawapan Ustaz Nazri, tapi jawapannya dia tak lengkap lah. Dia pelajar jawab tak lengkap, maknanya dapat satu markah. Contoh ni daripada Anan Atirah ni, Anan Atirah. Ya. Anan Tirah. Cuba Ustaz komen jawapan Anan Tirah ni. Sementara kita tunggu jawapan yang lain. Boleh nampak ni Anan Tirah. Jawapannya Ubay bin Khalaf datang kepada Rasulullah dengan membawa seketul tulang, maka turun ayat ini. Ni macam mana Ustaz? Macam bawa markah Ustaz? Bawa markah Ustaz? Okey, Ustaz Nazri kata Anan Tirah satu markah. Sebab apa Ustaz Nazri satu markah? Sebab watak betul. Ya, watak je betul ya. Ada tak jawapan yang ni? Syamir Zailani. Jawapan Syamir Zailani. Cuba Ustaz, Syamir Zailani ni, Ubay bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah dengan membawa seketul tulang, lalu dia mematahkannya. Dia menanyakan kepada Rasulullah, adakah tulang itu akan dibangkitkan semula? Maka turunlah ayat. Okey, Ustaz Nazri, berapa? Okey, kalau yang ni okey, tahniah ya. Jadi Anan Tirah tadi dapat satu markah, yang ini dapat dua ya. Okey, tahniah. Cuma ada setengah pelajar Ustaz Nazri, dia tulis jawapan tapi maka turunlah ayat ini dia tak tulis. Macam mana? Dapat markah tak? Ataupun kena putus markah? sebab markah aksesori maknanya tak. Okey, Samir Zairani, terima kasih, tahniah. Kita tengok Wardina Osman. Tengok Wardina Osman, Ubay bin belum keluar lagi ya. Ubay bin Khalaf datang berjumpa Rasulullah membawa tulang dan mematahkannya. Dia bertanya adakah tulang tersebut akan dihidupkan semula, maka turunlah ayat tersebut. Ini berapa Ustaz Nazri? Okey, dapat Alhamdulillah, tahniah hebat-hebat semua ni jadi maknanya nak cerita itulah jawapan ya. Jawapan satu markah dengan jawapan dua markah, beza dia. Dan saya tengok kat bawah ni kat komen diorang dah tahu dah. Jadi maknanya siapa yang tulis watak saja dia dapat satu markah, tetapi siapa yang menulis peristiwa dia akan dapat dua markah. Agak-agak lah Ustaz Nazri ya. Ustaz Nazri punya nota tadi, satu muka tadi. Cuba Ustaz Nazri naikkan atas sikit tadi, yang nota yang mapping tadi, yang satu muka surat. Cuba Ustaz tengok. Sebelum kita sambung soal jawab nanti mungkin Ada satu nota tadi saya tertarik ikat revisi, dia satu muka surat penuh. Revisi. Kalau boleh tunjuk balik. Ni tadi. Okey, Ustaz Nazri. Agak-agak lah Ustaz Nazri. Anak murid Ustaz Nazri lah. Ini pengalaman kot. Untuk menguasai satu muka surat ni, agak-agak mereka memerlukan berapa masa? 1 jam ke, setengah jam ke? Sebab kita nak pastikan. Sebab saban kali anak murid saya sendiri Ustaz ya, ada yang cemerlang lah, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita dah cakap pun dia maknanya masih lagi tidak menguasai watak dan juga peristiwa tadi. Jadi agak-agak satu muka surat penuh ni semua cukup Ustaz Nazri ya, 9 tajuk ya. Agak-agak 1 jam boleh fokus, boleh dapat tak Ustaz Nazri? Bergantung padalah, tapi yang penting cara berdua lah.
Betul. Ya. Itu salah satu tips Ustaz Nazri ya. Maknanya kita pastikan pelajar dia masing-masing lah cara tu ya. Maknanya masing-masing lah. Yang penting poinnya itu, kalau dia fokus kepada asbabun nuzul, poin dia macam tu. Kan? Okey Ustaz Nazri, kita sambung lagi. Cuba ambil lain soalan yang kita tengok pelajar pula. Pelajar rasa ni tak sabar-sabar ni nak jawab lagi ni Ini soalan yang kedua. Okey. Okey, Soalan yang kedua Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua daripada tajuk nikmat kurniaan Allah. Jadi kalau boleh pelajar jawab ya. Okey, siapa yang paling cepat jawab ya? Kita akan datang, kita bagi hadiah lah Ustaz Nazri. Okey, kita bagi revisi percuma ke kan? Kita bagi revisi percuma ke? Okey, surah Ar-Rahman, okey, 1 sampai 12 sebab nuzul ayat di atas. Kalau boleh cuba jawab ya. Lepas ni Ustaz Nazri, kita bagi soalan objektif pula Ustaz Nazri, macam mana? Boleh jawab tak lepas ni? Okey, sementara diorang jawab, ada orang jawab tak? Okey, ada. Cuba kita terus kepada jawapan mereka Ustaz Nazri. Daripada Uzaifah Anwar. Okey, Uzaifah Anwar Oh, hebat ya. Okey. Dia punya apa tu? Anime dia hebat ya. Okey, orang musyrik berpura-pura tidak tahu maksud Ar-Rahman. Maka turun ayat ini. Berapa Ustaz Nazri nak bagi ni? Kalau Ustaz Nazri pemeriksa lah. Ayat dia panjang, jawapan begitu. Maknanya perlu ada had ke jawapan Ustaz Nazri? Untuk 2 markah ni perlu setengah muka ke macam dalam buku teks ke, ataupun cukup satu setengah baris ke, macam mana Ustaz Nazri? Sebelum Ustaz Nazri jawab betul ke salah. Okey, maknanya tak semestinya ayat panjang kena setengah muka, tak mestilah Okey, macam mana jawapan Uzaifah Anwar ni? Okey, sebenarnya benar. Orang musyrikin Quraisy ya? Sebab kalau musyrik ini ada orang musyrik. Ayat Okey. Berapa markah Ustaz Nazri nak lagi? Kalau macam ni kita bagi Okey, satu lagi, satu markah ya ni Uzaifah. Okey, tak apa, boleh cuba lagi. Okey, kalau yang ini Ustaz Nazri, Izzah Rashid. Okey, Izzah Rashid. Sebahagian ahli tafsir mengatakan, okey, perlu letak pendapat tak Ustaz Nazri? Selain daripada apa tu nama dan juga peristiwa, letak pendapat macam ni tak? Sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa surah Ar-Rahman diturunkan sebagai menjawab persoalan kaum musyrikin yang berpura-pura tidak tahu akan maksud Ar-Rahman. Maka turun ayat ini. Berapa Ustaz Nazri? Okey, kalau macam ni ada 2 masalah. Okey, 2 markah ya. Maknanya dia Itu lagi belum. Tengok musyrikin, kaum musyrikin saja. Sebab dia musyrik dia boleh orang kan. Jadi maknanya kena tengok kat buku lah kan, macam mana Ustaz Nazri ya. Jangan cerita nama, sebab itu kita sebut nama khas Ustaz Nazri ya. Bukan nama am, nama khas. Kalau contoh Ayub Muhammad Ali, Nazri Embong, begitulah sebab kalau Nazri ramai Nazri kan. Nazri Aziz pun ada ya. Okey. Okey, kita tengok satu lagi, Alia Sofia ni Ustaz Nazri. Alia Sofia ni. Cantik gambar dia Ustaz Nazri. Okay. Ulama tafsir menyatakan bahawa surah Ar-Rahman diturunkan sebagai menjawab persoalan kaum musyrikin. Tapi ramai kata musyrikin lah. Adakah dalam buku tu ada Mekah Ustaz Nazri? Kita kena tengok balik lah. Memang kan ada. Berpura-pura tidak tahu apa maksud Ar-Rahman. Jadi maknanya kena cek balik Ustaz Nazri. Ada ataupun ada, kalau guru-guru kat sini ada buku, cuba tengok ada musyrikin Mekah tak? Ataupun kalau tak ada Ustaz Nazri dalam buku, kena musyrikin sajalah. Ada tak musyrikin Ustaz Nazri, musyrik Mekah? Tak ada? Okey. Ni Al-Fakir Hafiz ni, cuba tengok. Ni dia kata Quraisy.
Okey. Ustaz Nazri merujuk kepada nanti ya. Kejap ya. Ni ada satu ni dia Al-Fakir. Okey, Al-Fakir Wan Hafiz. Fakir ya, bukan Al-Ghani, Al-Fakir. Okey, ada musyrikin Ustaz Nazri? Musyrikin jaga. Okey, jadi diperbetulkan ya. Diperbetulkan. Okey, jadi jawapan untuk surah Ar-Rahman ini minta maaf ya, siapa yang jawab Al-Musyrikin sahaja betul. Sebab dia tak ada Makkah ya. Kita pun tak perasan ya. Itu pentingnya ada kolaborasi ni Ustaz Nazri, kita boleh sama-sama terus check dan sebagainya kan. Okey. Jadi dalam sesi ini kita tengok Al-Musyrikin saja, kaum musyrikin saja, Makkah tak ada okey. Jadi Ustaz Nazri ada soalan objektif tak? Ada. Okey, cuba bagi soalan objektif Ustaz Nazri. Kita tengok kita ada lagi lebih kurang 20 minit bersiaran Ustaz Nazri ya. Kita ada lagi 20 minit. Sekarang ni view kita lebih kurang 528 Ustaz Nazri. Okey. Alhamdulillah. Yang belum subscribe boleh subscribe ya, untuk mendapat maklumat yang terkini. Dan untuk hari Rabu insya-Allah Ustaz ada tetamu istimewa juga, tapi untuk tingkatan 4 ya, KSSM. Jadi ada guru-guru kat sini. Okey, Ustaz nampak nama dia Ustaz ni. Okey. Ni nama dia Ustaz ni. Okey. Okey, dah nampak ya. Apa dia? Okey. Ustaz Nazri ada soalan objektif? Ni. Okey. Yang ini jawapan surah Ar-Rahman diturunkan bagi menjawab persoalan kaum musyrikin yang berpura-pura tidak mengetahui maksud Ar-Rahman. Okey. Betul ya. Bagus. Khairul Uzma. Ini anak Amri Ustaz ni ya. Kenal ya. Okey, terima kasih Khairul Uzma. Okey. Jauh ya daripada Shah Alam. Okey, untuk objektif kita cuba naikkan atas sikit, dia ada terkena langsung bawah tu Ustaz Nazri. Kan tadi. Okey. Jadi Ustaz boleh nampak tu kan? Okey, Ustaz bacakan soalan ya. Wa akharuna tarafu bi zunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a ila akhir. Surah At-Taubah ayat 102. Ayat di atas diturunkan ekoran Abu Lubabah dan rakannya bertaubat. Mengapakah mereka berbuat demikian? Okey, ini untuk soalan objektif. Jadi Ustaz bagi ni ramai jawab ya. Ramai jawab A lah Ustaz Nazri. Semua A. Okey, semua A. Alhamdulillah A+ insya-Allah. Jadi tak sempat kita nak ulas, semua dah jawab. Ada yang jawab B tak? C ke? Tak ada kan? Okey, jawapannya betul tak A? Ustaz Nazri? Betul. Okey, tahniah semua. Okey, jawapan A. Okey. Okey, ada lagi, cuba keluarkan Ustaz Nazri. Ya. Okey. Ini. Okey, kisah Rasulullah menyarankan perkahwinan antara seorang perempuan dalam kalangan Ansar dengan seorang hamba. Mereka cuba mempertikaikan arahan Rasulullah SAW. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai kaitan dengan sebab nuzul ayat di atas? Okey, boleh jawab A, B, C, D. Yang ini ada A, ada D. Okey. Ini yang Ustaz Nazri sebut tadi. Jadi selain daripada nama khas dan juga peristiwa, pelajar juga kena menguasai pangkal ataupun kepala ayat sebab ayat itu turun. Sebab nanti dia berbeza kan? Dia berbeza. Ustaz Nazri, jawapannya D lah Ustaz Nazri. Macam mana, betul tak? Ya, betul. Okey, cantik. Okey, sekarang ni kita nak clone soalan ni lah Ustaz Nazri. Boleh tak? Kita nak clone soalan ni. Okey. Cuba para pelajar, saya clonekan Ustaz Nazri. Saya clonekan. Para pelajar cuba dengar. Sekarang kita tukar dia punya pernyataan. Kita tukar kepada pernyataan. Okey, cuba dengar. Pernyataan yang berkotak tu Ustaz tukar. Abu Lubabah dan bukan Abu Lubabah, Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina. Menuduh isterinya berzina dan berjumpa Rasulullah SAW. Dan seterusnya lah. Panjang Ustaz nak ceritakan. Jadi apa kepala ayat tu? Ya. Saya ulang. Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Okey.
Jadi tahu kan dia punya tu, maknanya Rasulullah kata kena ada saksi, ya, 4 orang saksi, kalau tak kamu akan dikenakan had. Okey, lalu dia pun berdoa, lalu turunlah ayat tersebut. Okey, mana ayat dia? Okey, Siti Khadijah kata A. Okey, banyak sini Lais Arsalan, ini pun anak ustaz, anak murid ustaz ni. Lais Arsalan 4 saksi. Tak ada, dia tak ada begitu. Maknanya Ustaz Kelon soalan, ayat tu kat mana? Arsalan ya. Ustaz Kelon soalan, tapi nak cerita ayat tu mana? Ramai jawab A. Nabil Amri B. Nampak dia tak kuasai ni. Sitake. Ini Jepun Marika. Sitake. A, B, C, D. Jangan tu Sitake ya. Sitake ni ya. Okey. Jawapan A. Adik kata D. Nakhoda kapal kata D. Okey, jawapannya tahniah. Ustaz Nazri kata jawapan A. Okey. A ya. Okey, Ustaz. Ustaz Kelon lagi soalan. Mana jawapannya Abu Lubabah dan 5 orang rakannya tidak menyertai peperangan Tabuk. Mana jawapannya? Mana ayat tadi? Ayat berikut manakah mempunyai kaitan dengan sebab nuzul ayat di atas? Abu Lubabah dan 5 orang rakannya tidak menyertai peperangan Tabuk. Menyesal lalu mengikat dirinya di tiang masjid. Okey, mana jawapannya para pelajar sekalian? Alhamdulillah. Hebat belaka ni Ustaz Nazri kita punya anak murid ni. Alhamdulillah. Semua betul sih okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, maknanya okey, satu lagi satu ya. Boleh lagi satu okey, cuba Ustaz Nazri. Jawapan C yang tadi bukan B. Zuhari Jusoh bukan B. Jawapannya C. Jawapannya C, betul. Okey. Mana lagi Ustaz Nazri ada? Ini untuk jawapan B. Okey, tak apa, bahagian B tak apa, boleh. Sebab kita ada lagi masa lebih kurang 10 minit Ustaz Nazri. Okey. Lagi satu soalan. Boleh. Tak apa, satu soalan lagi. Lepas tu kita tutup Kita tutup sebab kita hanya bersiaran 1 jam saja Okey, jadi para pelajar kita kesimpulannya daripada okey, satu lagi ni. Okey, Ustaz baca dia punya penyataan dia ataupun dia punya dalam kotak tu. Tatajafa junubum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama' ila akhir ayat. Menurut pendapat Mujahid, ayat di atas diturunkan kepada para sahabat yang A. berjemaah di masjid, B. enggan berjihad di jalan Allah, C. membelanjakan harta ke jalan Allah, dan D. melakukan solat tahajud dan qiyamul lail. Okey para pelajar, sila jawab. Mana jawapan anda? Okey. Okey, yang penting anda menguasai sebab itu yang Ustaz Nazri sebut tadi, nota yang dalam revisi gemilang tu sekadar satu muka surat saja. Satu muka surat tu saya ingat dalam 20 minit kita dah boleh kuasai. Okey, ambil pen fluorescent tu, kita boleh tandakan watak, peristiwa dan juga nama. Ayat. Okey Ustaz Nazri, kat sini ada yang jawab D, ada yang jawab C. Jadi kita tanya Ustaz Nazri lah tanya Ustaz Nazri jawapan yang sebenar. Mana Ustaz Nazri? Jawapannya adalah D, durian. D. Durian ya? Ya, betul. Okey, tanya jawapannya di durian ya. Okey Ustaz Nazri, kita rasanya kita sembang-sembang lagi lah. Okey, kita sembang-sembang lagi lah Ustaz Nazri. Maknanya alhamdulillah, okey, pelajar dah menguasai soalan objektif dan subjektif. Jadi maknanya kita kena kuasai lagi lah macam Ustaz selalu kongsi dengan para pelajar, setiap nota itu kamu kena kuasai. Malam peperiksaan, malam peperiksaan mesti lebih daripada 20 kali. Itu maksud Ustaz supaya kita benar-benar dapat menguasai. Inilah Ustaz Nazri, ada setengah pelajar lah bila disebut 2 markah, intisari 2 markah, asbabun nuzul markah, dia macam 2 markah, apa tak boleh membantu aku. Jadi dia macam tak heran benda ni. Jadi dia tak fokus dengan
dengan asbabun nuzul atau intisari ayat tadi. Jadi apa nasihat untuk orang mereka yang pelajar yang ada sikap macam ni Ustaz Nazri? Maknanya dia macam mempelikir sikit lah, alah 2 markah, dia nak jawab 4 markah ataupun 6 markah. Ada setengah pelajar kan, jadi dia sebab itu dia masih tak menguasai di akhir sehingga di akhir hampir periksa kan. Kalau Ustaz Nazri ada nasihat macam mana Ustaz Nazri? Okey, sebenarnya kita mengelak lagi lah kita dapat sampai itu. Sebab satu markah besar, sebenarnya dalam SPM satu markah besar, malah setengah markah pun besar. Sebab satu markah itu boleh mempengaruhi sama ada kita mendapat A+ ataupun A biasa. Jadi jangan kita memandang mudah walaupun satu markah, cubalah untuk kita mendapat sebanyak mungkin markah walaupun satu. Sebab satu itu amat penting dalam UPSR. Boleh menentukan sama ada kita mendapat A- ataupun A+. Jadi itulah, kita mesti memandang semuanya penting. Walaupun 4, walaupun 2, walaupun 3, walaupun 1, semuanya penting. Itu je insyaAllah. Wallahualam. Ustaz Najib, terima kasih. Satu lagi Ustaz Nazri, asbabun nuzul ini dia termasuk dalam bahagian soalan 1 dan 2 kan? Ya, betul. Betul. Dalam lain perkataan dia soalan untuk pengajian Al-Quran soalan 1 dan 2. Jadi kita pun dah sampai pengakhir Ustaz Nazri. Jadi kalau boleh biar kita sentiasa ulang benda ni Ustaz Nazri supaya mereka benar-benar melekat kat kepala ya. Okey, untuk soalan 1 dan 2 pengajian Al-Quran ni ada kan dia ada markah yang apa tu yang pelajar kena kuasai. Okey, dan juga yang disebut tajuk-tajuk trending. Contohnya macam tajwid 4 markah, intisari yang kita bincang minggu lepas 2 markah. Jadi kalau boleh Ustaz boleh buat satu kesimpulan tapi satu macam apa ya, macam inilah pelajar kena kuasai sebelum peperiksaan yang sebenar, benda yang trending ni. Boleh Ustaz Nazri kongsi dengan kita pada malam ni? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih saya. Okey, pada malam ini kita bahagian ajar saja dan fokus kepada asbabun nuzul. Okey, untuk kawan-kawan semua, dalam satu soalan kalau dah habis maka tak adalah dia. Dia macam tu. Kalau dah habis dicari, tak ada dia. Dan biasanya kalau soalan itu yang ada soalan itu maka dia akan cari. Ya. Kalau soalan itu soalan yang ada itu, insyaAllah dia akan tanya soalan itu. Okey, yang kedua adalah tentang ilmu bahagian tajwid. Sebab tajwid ini maknanya 8 markah. Soalan 1 markah, soalan 2 4 markah. Paling sedikit 2. Mana 2 soalan 2. Okey, kalau kita pelajaran ayat. Okey, yang lain tu misalnya kita dan kaidah itu mana ketulang itu boleh fikir. Okey, jadi kita fokus kepada intisari, sebab nuzul dan juga tajwid. Sebab ini macam sebenarnya. Okey, wallahu. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Nazri. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nazri atas kesudian sama-sama kita dalam studio ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang pula pengajaran. Tapi mungkin saya cuba bersama dengan tetamu yang lain. Saya cuba dapatkan tetamu yang lain. Mungkin guru anda sendiri boleh cadangkan di sini. Guru anda kita boleh, Ustaz boleh invite dalam studio PQS ni. InsyaAllah Ustaz Nazri kita jumpa lagi dan terima kasih Ustaz Nazri ya. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk akhirnya saya berpendapat bahawa pentingnya pelajar menguasai betul-betulnya yang Ustaz Nazri sebut tadi, iaitu tajwid, intisari, asbabun nuzul, pengajaran dan sebagainya untuk pengajian Al-Quran, dan dicadangkan anda mendapat 10 markah
Sebab untuk bahagian B ialah hadis 10 markah lagi kan. Dan memang betul markah-markah yang sebutkan tadi tu macam istilahnya percuma. Jadi kalau pelajar tak grab, tak ambil, dia satu kerugian. Sebab peperiksaan ini sebenarnya satu peperangan yang penuh dengan strategi. Kalau kita tak kuasai strategi, kita akan kalah. Dalam arti kata lain, kita akan gagal. Jadi terima kasih atas perhatian anda pada malam ini. Pastikan anda subscribe. Yang belum subscribe, mudah-mudahan anda mendapat yang terkini. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Ustaz doakan anda sentiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat inayah, kekuatan untuk terus study dalam suasana pandemik COVID ini. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sebarang musibah, insya-Allah. Jadi terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nazri yang masih sentiasa support untuk PQS ini, dan mudah-mudahan pada akan datang kita akan bersua lagi dalam situasi yang berbeza, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Bye.